A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota. Kehadiran kita pada malam ini adalah sebahagian daripada bukti tanda syukur kita pada Allah atas nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan Allah akan menggandakan nikmat kepada kita, kerana Allah telah pun berjanji, la in syakartum la azidannakum, sekiranya engkau bersyukur nescaya aku akan tambah. Atas nikmat kehidupan yang Allah beri ni, kita datang pada malam ini, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah akan panjangkan umur kita. Dengan nikmat Islam yang kita syukuri pada malam ini, mudah-mudahan Allah akan memperkukuhkan iman kita. Dengan nikmat kesihatan yang kita syukuri pada malam ini, maka dengan itu mudah-mudahan Allah akan pelihara kita daripada segala macam penyakit yang membimbangkan kita. Dengan nikmat akal yang Allah kurniakan kepada kita, mudah-mudahan Allah akan tambah kebijaksanaan dan kedewasaan kita. Dengan nikmat kelapangan yang kita syukuri, sehingga kita boleh letak celah dalam 24 jam kehidupan kita hari ini untuk datang ke rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu, dalam keadaan ramai orang di luar sana tak jumpa celah. Tak jumpa celah untuk datang ke masjid, tak jumpa celah untuk mengaji, tak jumpa celah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan lapangkan hidup kita, lapangkan hati kita, lapangkan pemikiran kita. Dan atas nikmat harta yang Allah kurniakan pada kita, yang kita syukuri pada malam ini, sehingga kita tidak dilalaikan dengan harta kita, mudah-mudahan Allah tambah keberkatan pada harta kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insya-Allah, tuan-tuan, kita akan menyambung perbahasan kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Pada bulan yang sudah, kita telah pun membicarakan tentang bagaimanakah kita ni nak memahami, sejauh mana kita ni nak menggabungkan diri kita dengan jemaah. Dan kita telah pun membicarakan tentang jamaah itu adalah faktor kemenangan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kita tidak menang kerana jumlah yang ramai. Kita tidak menang kerana canggihnya peralatan kita. Kita tak menang kerana hebatnya strategi kita. Tapi kita menang dengan bantuan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah telah pun menyebut dalam bulan sudah, kita dah menceritakan ayat dalam surah Al-Imran ayat 146 hingga ayat 148, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat yang kita telah pun huraikan sedikit pada kuliah pada bulan yang lalu, yang menceritakan di sini Allah meletakkan 9 syarat untuk datang dan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir ni, tuan-tuan, dia memang takut bila Allah tolong kita orang beriman. Orang kafir ni
Sangat takut bila kita ni nak memperjuangkan muhsinin, kita nak memperjuangkan kebaikan ni. Orang kafir sangat takut kalau Allah datangkan pertolongan kepada kita. Macam mana? Bila Allah tolong kita, tuan-tuan, kita akan dapat kemenangan. Kemenangan di dunia dan kemenangan di hari akhirat. Fa'atahumullahu sawabad dunya. Kita dah sebut dulu. Allah akan datangkan kepada kamu dalam bentuk kemenangan di dunia. Kemenangan di dunia ni banyak maksudnya, tuan-tuan. Kita dapat pujian, kita dapat kuasa, kita dapat ghanimah. Hasil daripada kemenangan. Kita dapat buka negara-negara yang jahiliah. Kita dapat buka hati orang-orang yang menentang. Ini kejayaan di dunia. Wa husnu sawabul akhirah. Dan kita akan dapat kemenangan yang lebih baik, yang lebih indah di hari akhirat kelak, yakni syurga yang dijanjikan oleh Allah. Kerana Allah suka kepada orang-orang yang nak buat baik. Nampak, tuan-tuan? Innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik. Di manakah berhimpunnya orang-orang yang berbuat baik ni, tuan-tuan? Sudah tentulah orang-orang ini, ramai ni, berhimpun di dalam jamaah Islam. Apakah dia 9 syarat di mana Allah akan datangkan pertolongan dia? Tengok dalam ayat tersebut. Yang pertama, Allah kata wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. Itu syarat yang pertama. Ribbiyun itu syarat yang pertama. Apa maksud ribbiyun? Daripada perkataan rabb. Ribbiyun yakni orang yang di dalam hatinya ada agenda Allah. Orang yang dalam hatinya ada Allah. Ikhlas dia nak buat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Bukan nak memenuhi apa yang dia nak, tapi dia nak wawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nak dapat kemenangan, pertama hati kita kena bersih, tuan-tuan. Kena jadi golongan ribbiyun. Yang kedua, macam mana? Fama wahanu. Itu syarat yang kedua. Nak datangkan pertolongan Allah, jangan ada wahanu. Apa itu wahanu? Wahanu daripada perkataan al-wahnun hubbud dunya wa karahatul maut. Nak duduk dalam jemaah Islam ni, tuan-tuan, nak bekerja dan nak tunggu datangnya pertolongan Allah, jangan ada dalam hati ni cinta ke dunia. Matlamat kita ni nak ke jawatan, nak kepada kemegahan, kemasyhuran, pengiktirafan, duit dan sebagainya. Dan kita bimbang kalau dunia itu diragut daripada kita. Kalau boleh kita nak kekal sampai mati dengan jawatan, dengan nama-nama, sanjungan-sanjungan itu. Itu penyakit al-wahnu. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu. Itu syarat yang ketiga. Jangan kita lemah. Lemah apa? Jangan lemah semangat. Dalam buat kerja agama ni, Allah kata jangan lemah semangat. Sebab akan datang ujian-ujian yang Allah nak menguji keteguhan hati kita ni. So Allah kata wa ma dha'ufu wa mastakanu. Wa mastakanu. Apa dia yang keempat? Allah kata jangan kamu jadi orang yang duduk diam, tak proaktif, tunggu aja. Lambat lagi kita ni, biarlah orang lain buat dulu, kita wait and see. Jangan. Kita kena terus bekerja siang dan malam, tuan-tuan. Kena merancang, kena terus, orang kata, menyusun kekuatan, merapatkan soft. Setiap hari kita kena teruskan langkah kita ni, tuan-tuan. Nabi SAW, walaupun Nabi telah mengadakan hubungan perjanjian Hudaibiyah dengan orang Mekah, tapi Nabi tidak berhenti dakwah sampai tahap tu. Nabi tulis surat, hantar pula kepada raja-raja yang berada di sekitar Madinah. Nabi meneruskan kerja-kerja dakwah dalam bentuk yang lain. Wa mastakanu. Allah nak tengok kita ni jangan tunggu kepada medan laga barulah kita ni nak bersiap sedia. Setiap masa kita kena proaktif. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan yang kelima syaratnya, kena jadi orang yang sabar. Sebab Allah suka dan Allah akan datangkan pertolongan kepada orang yang sabar. Itu yang kelima. Wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana. Ini yang keenam. Wa ma kana qauluhum. Syarat yang keenam, kita kena serahkan urusan kita kepada
kepada Allah. Wa ma kana qauluhum illa an qalu. Tengok tuan-tuan, orang macam ni tuan-tuan, dia dalam hati dia serah pada Allah. Ya Allah, aku serah padamu. Qalu, apa dia kata? Rabbuna Allah. Allah, ampunkanlah dosa kami. Tu syarat yang ketujuh. Dia beristighfar. Syarat dia yang ketujuh dia mesti bertaubat. Yang keenam tadi mesti tawakal pada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Dia bertaubat pada Allah. Wa israfana, dan dia meletakkan, itu syarat yang ke-8, iaitu dia israfana fi amrina. Dia meletakkan kelemahan itu terletak pada diri mereka. Kenapa kita tak dapat kemenangan lagi? Sebab kita ni kurang usaha. Kenapa kita ni tak dapat kemenangan lagi? Kerana kemenangan, pertolongan itu amat mahal. Allah nak beri pertolongan itu amat mahal. Tak berbaloi Allah nak bantu kita tuan-tuan kalau kita nak membeli dengan harga yang murah. Jadi kita selama ni yang tak buat kerja, kita selama ni yang masih lagi berpecah belah, kita selama ni banyaklah kekurangan kita ni tuan-tuan. Jangan salah ke Allah. Ya Allah, ngapa tak tolong lagi kami? Ada orang menyalahkan Tuhan. Kita nak dapat pertolongan Allah, kena selalu meletakkan kesalahan pada diri kita. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan yang terakhir, yang ke-9, wasabbit aqdamana, iaitu istiqamah. Itu 9. Untuk kita mendapat kemenangan, pertolongan daripada Allah terhadap kaumil kafirin. Dalam kita menghadapi agenda, sistem dan watak-watak yang menentang Islam ini. Barulah Allah kata fa'atahumullah. Setelah cukup 9 syarat itu, barulah Allah datangkan kepada kita bantuan. Sawabad dunia, dalam bentuk imbuhan dunia, wa husnu sawabil akhirah, dan imbuhan yang lebih baik menanti kita di hari akhirat. Wallahu yuhibbus sabirin. Sekali lagi Allah ulang, Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Bila Allah suka, Allah pasti akan tolong tuan-tuan. Itu dah. So kita berhenti sampai situ. Sekarang kita nak masuk pula pada perenggan yang seterusnya. Kata pengarang kitab, sesungguhnya dakwah yang benar itu ialah dakwah atau seruan supaya manusia berpegang teguh kepada kebenaran, seruan kepada iman dan amal, seruan kepada jihad, seruan kepada rasa keterikatan dan kesabaran, serta seruan kepada pengorbanan dan penebusan. Ni kita nak bawa balik manusia ni tuan-tuan, supaya manusia ni melihat kepada Islam yang sebenar. Tuan-tuan, kita ni diperkenalkan semula oleh Allah kepada Islam. Sepatutnya kita ni tuan-tuan kena tegakkan Islam. Tapi kita ni lalai. Kita suka memalingkan dengan melihat cara hidup yang batil. Islam ada, cantik, indah depan mata kita, tapi kita masih lagi terasa nak guna pakai, nak cuba try sistem-sistem yang didatangkan oleh manusia yang serba lemah dan tidak sempurna. Jadi Allah utuhkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperkenalkan semula kepada Islam kepada manusia. Kita ni tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah jadikan kita ni khalifah atas muka bumi ni. Di antara hamba-hamba Allah, manusialah yang diangkat jadi khalifah. Kerana apa? Kerana ada kemuliaan dalam diri manusia. Allah beri pada manusia ni akal, dan Allah tahu macam mana rentak manusia ni, maka Allah beri taklif itu kepada manusia. Walaupun malaikat melihat daripada satu segi bahawa manusia ni ada unsur-unsur yang tidak molek. Kalau diberikan kuasa pada manusia ni, dia suka apa? Yufsidu fiha, suka buat kerosakan. Wa yasfikud dima, dia suka berbunuh-bunuhan, menumpahkan darah. Dah. Akhirnya bila manusia ni tuan-tuan, dia
diutuskan oleh Allah atas muka bumi untuk menegakkan kebenaran, yakni menegakkan Islam atas muka bumi, ada manusia-manusia yang telah menyeleweng. Bila manusia seleweng, Allah hantar Nabi untuk betulkan balik jalan. Bila lama selepas itu Allah angkat Nabi, manusia kembali seleweng. Kemudian Allah hantar balik Nabi. Begitulah keadaan. Allah hantar Nabi ni sebagai pemimpin kepada manusia-manusia yang terdahulu. Dan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, diutuhkan sebagai pemimpin kepada kita umat akhir zaman. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, kanat Bani Israel tasusuhum al-anbiya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya urusan pentadbiran bagi Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi-Nabi. Urusan pentadbiran, urus takbir yang menjadi pemimpin kepada Bani Israel dahulu, kata Nabi, mereka akan diutuhkan oleh Allah pemimpin daripada kalangan Nabi-Nabi. Kullama halakan Nabi, khalafahun Nabi. Bila mana seorang Nabi mati, Allah akan hantar Nabi lain pula jadi Nabi. Jadi apa? Jadi pemimpin. Maknanya Allah tak bagi peluang langsung kepada orang lain jadi pemimpin. Tiap kali Nabi mati, Allah akan hantar Nabi lain pula jadi pemimpin pada Bani Israel. Wa innahu la nabiyya ba'di, akan tetapi tak ada dah Nabi sesudah aku, kata Nabi. Aku ni Nabi juga. Lagu mana Allah hantar Nabi jadi pemimpin pada Bani Israel, begitulah Allah hantar aku jadi Nabi, jadi pemimpin kepada umat akhir zaman ni. Tapi Nabi kata, la nabiyya ba'di, lepas aku tak ada dah Nabi. Tak ada Nabi dah. Sayakunu khulafa. Jadi siapa yang akan jadi pemimpin yang menguruskan urusan kamu, yang senantiasa memastikan kamu berada pada kebenaran? Sayakunu khulafa, akan lahirlah khilafah. Khalifah yang akan mentadbir. Fayaksurun, mereka itu jumlahnya ramai. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tanggungjawab kita hari ini, tuan-tuan, adalah untuk meneruskan tanggungjawab sebagai khalifah atas muka bumi, mengajak manusia supaya kembali kepada kebenaran. Ajak manusia kepada memperkasakan iman, memperhiaskan diri dengan amal ibadah, menaikkan seruan jihad di dalam diri manusia dan rasa terikat dengan agama Allah. Tuan-tuan, apa kata Abu A'la Al-Maududi? Apa kata Abu A'la Al-Maududi dalam mendefinisikan perkataan khalifah? Kata Abu A'la Al-Maududi, khalifah itu bermaksud iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Yang dimaksudkan dengan khalifah ni, tuan-tuan, adalah mengurus tadbir. Khalifah ni maksud mentadbir. Mentadbir macam mana? Iqamatuddin, memastikan agama ini senantiasa tertegak. Sistem agama ni tertegak. Jangan kita jadikan agama ni benda yang peleceh. Bila sebut agama, An-dina indallah al-Islam. Agama yang Allah suruh tegak di sisi Allah tak ada lain, Islam. Jadi jangan kita menghina Islam. Jangan kita menghina Islam dengan memenjarakan Islam tu di masjid, jabat agama. Di situ kita ikut pakai sistem Islam. Bila kita duduk di bidang lain, kita tak memakai sistem Islam, itu menghina, penghinaan kepada agama kita.
Khalifah tanggungjawab dia iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Kita kena siasah. Siasah ni apa dia? Politik. Politik ni apa? Tadbir. Orang kita boleh sebut politik ni dululah. Sekarang ni dah bagus dah. Dulu jangan kata mengajar bab politik, sebut politik pun tak boleh. Dalam masjid, dalam surau tak boleh langsung. Nak bahana penjajah menyempitkan pemikiran manusia sampai manusia ni tengok tadbir itu bukan dengan maksud politik. Bila sebut politik ni bukan maksud mentadbir. Politik ni pilihan raya. Politik ni parti politik lah. Politik ni nak berkempen. Ustaz tu nak berkempen lah tu. Tuan-tuan, politik ni ialah mengurus. Tanggungjawab mengurus ni kita nak kena serah pada siapa? Ila ahliha, pada orang yang berkemampuan untuk mengurus. Kita uruslah dalam kemampuan kita. Anak kita, rumah tangga kita, kereta kita, tanah kita, itu kita urus. Nak? Hak besar-besar, pihak yang lagi besar yang urus. Kerajaan yang urus. Sebab itu sayang tuan-tuan, bila kita ni bila menyebut perkataan politik, kita kata politik ni kotor. Orang baik-baik ni tak usah cakap bab politik lah. Nak? Akhirnya tuan-tuan, habis. Yang baik-baik tak nak terlibat dengan politik. Yang terlibat dengan politik, geng-geng lanung, geng-geng perampok. Geng-geng ulama, geng-geng sekolah pondok, geng-geng tahfiz, semua pakat lari. Geng-geng tabligh semua pakat lari daripada politik. Sedangkan politik itu berkait dengan mengurus. Allahu Akbar. Bila kita tak nampak politik tu sebagai takbir mengurus, apa yang berlaku tuan-tuan? Kita tak peduli, lantaklah. Siapa nak naik pun ikutlah. Yang penting dia bagi kita basah. Yang penting dia bagi kita minyak turun harga. Yang penting 10,000 akaun pertama KLBSP boleh balas. Nak tunggu 50 tahun baru boleh balas, tak sempat kata. Siapa yang boleh bagi 10,000 keluar daripada akaun KLBSP kita, siapa yang boleh bagi kita bantuan moratorium segala macam, yang tu kita mau sokong dia. Sempitnya tuan-tuan pemahaman tentang politik. Kita melihat urusan takbir ni hanya berkait dengan tembolok, hanya berkait dengan perut. Last sekali, siapa pun yang kita rasa boleh beri benda tu pada kita, kita serahkan pada dia. Sampaikan kita boleh angkat orang yang tak ada jiwa Islam, orang yang tak pernah bercakap tentang agenda Islam, orang yang tidak Islam terus tuan-tuan kita angkat untuk menguruskan urusan umat Islam. Punya teruk tuan-tuan. Asalkan kita kata dapat basah sudah. Dia nak bagi e-wallet RM300, siapa tak mau ambil, rugilah tak angkat. Tuan-tuan, sempitnya. Maksud khalifah lebih jauh daripada itu tuan-tuan. Pengabdian kita kepada Allah, tanggungjawab yang dipersoalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Adalah merupakan satu kebiasaan atau satu perkara yang bersifat tabi'i, bahawa suara-suara kebenaran itu menjadikan para pendukungnya terdedah kepada cabaran-cabaran dan para penjaja, daripada para penjaja kebatilan dengan sikap mereka yang melampau. Ini yang berlaku tuan-tuan. Orang-orang tidak akan membenarkan suara Islam ni terus dikumandangkan. Tuan-tuan, mengikut data Perancis, secara average setiap hari 10 orang rakyat dia akan memeluk Islam. Sebulan tak ke 300 orang. Setahun tak ke 3,000 lebih rakyat dia. Itu average hak masuk Islam. Sebab itu mereka ni sanggup bersekongkol atas dasar kebebasan suara, membenarkan penghinaan dibuat demi untuk menjatuhkan imej agama Islam. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya yang disuluh ni watak pemuda yang telah menyembelih guru dia.
Keadaan ini tak berlaku, tuan-tuan. Kalau kita meletakkan kebebasan itu biar kena pada tempat. Depa ni kalau menang ke dia, oh, dia nak bebas. Bila Presiden, kan, Perdana Menteri Brazil letak gambar beruk bulu oren dengan gambar bini Presiden Macron, marah pula Presiden Perancis bila orang samakan gambar bini dia dengan gambar beruk. Kata tak Perdana Menteri Brazil, ini kebebasan saya untuk saya nyatakan. Dia marah. Pasal apa? Kena ke dia. Tapi bila kena ke orang Islam, oh, dia sokong. No? Bila pihak mak bapak buat laporan sekolah, sekolah tak mau ambil tindakan. Buat laporan polis, polis tak mau ambil tindakan. Lah sekali pemuda ni rasa tak berhak mendiamkan diri, akhirnya dia bunuh cikgu dia. Bukan kita kata kita sokong. Kita nampak hari ni mayat bawa balik ke ceknya. No? Tu dia, mayat dia disambut dengan meriah oleh rakyat di sana, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita kena tengok apakah yang menyebabkan bernyalanya api tu. Kalau bukan daripada provokasi, kerja-kerja jahat, daripada puak-puak yang tak suka kebaikan ni tertegak. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ni kita tengok di UM, budak-budak di UM ni duk buat lagi, tuan-tuan. Lepas tu kita nampak ada kawan kita duk bawa spray hitam, bawa spray tank, dia spraynya signboard. Nah, dia akan jadi begitu sebab ada punca-punca yang menyebabkan spark api tu. Jangan kita salahkan terus pada dia. Pasal apa dia pergi spray tu? Pasal dia marah banyak sangat dah, dia kata hak-hak yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan dikikis sikit demi sedikit. Dia tak padam yang bahasa lain. Dia bukan satu bahasa itu, tuan. Banyak bahasa lagi. Sebab Bandar Warisan Pulau Pinang ni dia banyak tulisan tak. Lorong ni dia tulis bahasa ni, lorong ni tulis. Dia tak padam hak bahasa lain. Dia padam bahasa tu je. Pasal apa? Pasal kemarahan. Kalau orang hak menguruskan emosi ni, tuan-tuan, dia kena ambil action benda ni. Bukan seorang ni. Ini antara. Sama juga macam hak berlaku di Terengganu ni. Apa kita nak kata budak tu gila? Budak tu dirasuk syaitan sampai bunuh kawan. Tuan-tuan, mereka itu sebenarnya adalah mangsa kepada sistem. Kita yang membiarkan sistem itu tertegak atas muka bumi ni. Kita juga bersalah. Orang yang melaksanakan bersalah. Orang yang memberi kuasa untuk orang tersebut melaksanakan juga bersalah. Tangan kita ni juga bersalah, tuan-tuan. Hari ni sistem meletakkan yang kaya itu mulia, yang lawa itu hebat. Kan budak tu buat statement polis, dia kata apa? Dia berasa marah. Pasal apa? Pasal orang tu duk kata kat dia begitu, begini, begitu, begini. Dia rasa dia, tuan-tuan, tak sepatutnya. Islam tidak pernah meletakkan kemuliaan itu pada harta, pada wajah. Tetapi ini yang bermain, berlega dalam pemikiran anak-anak kita. Sanggup ambil bahan kimia supaya nampak lawa putih. Sanggup, tuan-tuan, buat kerja-kerja yang menyalahi agama kerana nak nampak kaya, nampak bergaya. Kenapa mereka berlumba-lumba? Kerana kita yang mewujudkan sistem itu. Sedangkan Islam, dia tidak pernah melihat pada wajah, pada kedudukan, pada tubuh badan. Allah tengok di mana? Huna, di sini. Apa yang ada di sini? At-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini sistem yang kita nak ubah. Supaya orang nampak kemuliaan itu bukan dengan kereta besar, bukan dengan jawatan, bukan dengan rupa paras, bukan dengan kerana keturunan dia ni. Tak pernah ada mulia semua itu. Tetapi mulia itu bila hati seseorang itu rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita boleh kata kat budak tu, ini budak apa, kawan macam mana, tapi dia adalah sebahagian daripada mangsa sistem. Dan siapakah yang membenarkan sistem itu tertegak atas muka bumi ni, tuan-tuan? Kita. Dunia ini pada setengah orang neraka, tuan-tuan. Bagi orang yang duduk mendapat
ketidakadilan. Bagi dia dunia ni neraka. Kenapa aku dihina? Kenapa aku ni? Kenapa aku? Siapa yang menjadikan dunia ni neraka, tuan-tuan? Siapa yang menjadikan dunia ni tempat diazab, sedangkan dunia ni bukan tempat untuk Allah azab manusia? Allah sediakan neraka di sana, tapi kita yang buat dunia ni jadi neraka. Allah sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hak jadi jahanam, baik di darat, baik di laut. Hak dunia ni jadi azab, jadi macam neraka, pasal kerja manusia. Pasal apa? Kita pergi beri kuasa. Urusan kita diurus oleh orang-orang yang tak mau mengurus dengan cara Islam. Tuan, kita bersalah. Sebab tu Allah hantar Nabi Muhammad. Allah hantar kembali memperkenalkan kita dengan Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuhkan kamu wahai Muhammad melainkan satu tujuan. Pasal apa? Rahmatan lil alamin. Pasal aku ni belah kesian. Aku belah kesian pada alam ni. Bumi, langit, semua makhluk aku hari ini terkesan daripada kerja-kerja tangan khalifah, yakni manusia. Manusia inilah yang membuatkan alam ini mendapat kemarahan Tuhan. Aku harapkan pega hak makan padi. Aku harapkan manusia hak boleh bergerak, hak boleh fikir. Dia pula hak jadi makhluk yang mendatangkan mudarat pada alam. Habis alam rosak, sungai tercemar, laut tercemar. Nah, buat kilang. Jangan sebut kilang haram. Kilang tak mengikut peraturan. Orang kata kilang haram tu dah. Kilang tak mengikut peraturan. Kita kata kacau, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal geng-geng payung. Puak-puak kapitalis ni payung. Tengok apa berlaku di Indonesia. Apa nasib rakyat di Indonesia. Mereka buat demonstrasi. Hak mereka sebagai pekerja dinafikan. Cuti dipotong. Tengoklah tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu cerita ni kan. Salin, tak ada keistimewaan. Gaji ikut majikan nak bayar berapa. 10. Apa Indonesia pakai apa? 10,000 rupiah ke 5,000 rupiah. You mau kerja, tak mau boleh berhenti ikut suka-suka. Tak ada kata apa VSS ke kita. Kacau tuan-tuan. Tak ada yang kata dapat kekal kerja. Semua taraf kontrak, bila-bila masa boleh terminate. Manalah orang tak marah tuan-tuan. Dalam keadaan gawat masa itu juga, hanya kerana nak memenuhi selera dan hati puak-puak kapitalis untuk terus melabur dan meninggalkan aset di bumi Indonesia, kerajaan sanggup tuan-tuan buat macam tu pada rakyat. Bukan kita kata nak menghina dasar negara orang, dah. Tapi kita kena faham, bila kita tak balik pada Islam, itu jadinya tidak akan berlaku keadilan. Nabi datang nak bawa kasih sayang Allah, belah kesihan Allah. Nabi bawa Islam. Islam ni Allah suruh perkenalkan balik pada manusia. Jadi bila kita perkenalkan, kita hidupkan balik Islam, ikut balik cara Nabi, dengan cara itu Allah akan memandang kita dengan pandangan belah kasihan. Tuan-tuan, kita ni tak ada nilai pun sisi Allah. Tak usah berasa kita ni hebat. Allah pandang kita ni kesian je. Allah masukkan kita dalam syurga sebab kesian je. Bukan sebab kita ni buat ibadah dah, tuan-tuan. Pasal kesian. Kita ni muka posing belakang ni. Muka kesian. Allah beri ni atas rahmat dia saja. Muslimin-muslimat, jadi jangan kita tolak Islam, jangan kita tolak Nabi Muhammad, apatah lagi menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menyebut wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami akan benar-benar menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan buruk baik hal ehwal kamu. Tuan-tuan, duduk dalam jemaah Islam ni cabaran lebih kuat daripada jemaah-jemaah lain. Duduk dalam jemaah sosialis lebih selesa tuan-tuan daripada duduk dalam jemaah Islam.
Apa-apa cerita, semua mata tertumpu pada Islam. Pada jemaah Islam. Walaupun orang jemaah Islam tak terlibat pun, tetap nama jemaah Islam akan naik. Oh, ini sebab dia ni. Nah, orang lain berlawan, kita juga yang dijadikan sebagai bahan. Kenapa tuan-tuan? Apa salah kita? Sebab kita nak menegakkan kebenaran. Dan kita akan lihat bila diuji, disindir, orang akan peli kita, orang akan kata kita, hang ni tak cerdik lah. Macam-macam lah tuan-tuan, perkataan yang tak mau sebut tuan-tuan. Hang ni apalah, walak tak bertempat, hang ni walak. Macam-macam lah tuan-tuan. Akhirnya yang tak tahan, yang opportunis, yang nak kepada cepatnya dapat habuang, tinggal. Atau dia, lebih baik dia fokus pada kerja-kerja dia. Penat lagu, duit habis, nama kita yang busuk. Semua orang pakat benci aku. Adik-beradik tak memandang aku, masyarakat tak nak terima aku. Aku berjuang sekian lama, tak ada seorang pun nak mengiktiraf kebaikan aku buat selama ni. Allah, bila kita nak pengiktirafan manusia. Apa salah aku? Aku buat ni untuk kebaikan. Aku tak mengharapkan apa-apa. Tuan-tuan, tetap mengharapkan apa-apa. Iaitu mengharapkan pengiktirafan manusia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya akan ada orang yang benar-benar terus berjihad dan ada di antara kamu yang akan keluar daripada jemaah. Ni Allah sebut dah. Orang-orang yang menggabungkan diri dengan harakah Islam mestilah berbeza dengan orang lain daripada sudut rupa diri. Ni dalam kitab ni dia kata, bila kita duduk dalam jemaah Islam, ingat kita bawa image. Orang tak baca apa perlembagaan jemaah. Orang tak baca apa isi kandung Al-Quran. Orang tak baca semua tu. Yang orang baca diri kita. Lagu mana penampilan kita, lagu mana tindakan kita, itulah orang kata, oh, itulah Islam. Itulah cara orang Islam bekerja. Itulah agenda jemaah Islam. Jadi kita kena ingat, duduk dalam jemaah, kita membawa imej jemaah Islam. Sebab itu dia kata, jangan kita ni sama macam orang lain. Daripada sudut rupa diri kita. Sama ada dalam akhlak kita, dalam muamalah harian kita, maupun dalam melaksanakan syiar-syiar. Allahu Akbar. Mereka mestilah menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip mereka sendiri dan demi untuk prinsip-prinsip tersebut walaupun dalam keadaan dan suasana apa sekalipun, bahkan mereka mestilah membuang sifat-sifat ananiyah, keakuan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Allah suruh kita ni tuan-tuan biar nampak beza. La yastawi hasanatan wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ini pendekatan kita. Orang yang buat baik, orang yang nak mengajak manusia dengan jadi buat baik ni tuan-tuan, dengan orang yang ada niat-niat jahat ni tuan-tuan, tak sama. Tak sama. Allah kata apa dia? Wa ma yulaqaha, kamu tak akan mampu sampai kepada tahap itu illal ladzina sabaru, melainkan kamu jadi orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Kamu tak akan sampai kepada makam itu kecuali kamu ini boleh jadi orang yang luah hati, luah fikiran. Benda ni tak ada tuan-tuan. Tak ada pada jemaah lain, ada dalam jemaah Islam. Sebab tu kadang-kadang orang pelik dengan jemaah Islam. Pasal apa mereka ni lain? Pasal mereka ni sabar, istiqamah dia. Oh, tak jumpalah orang macam orang jemaah Islam. Istiqamah sungguh. Apa yang pemimpin kata, itu dia buat. Walaupun dia ada rasa, kita kenalah. Mana boleh kita asyik mengalah-mengalah aja. Jangan biarkan ular lidi telan naga. Duduk ramai ayat ni tuan-tuan. Minta maaf nak. Itu ada maksud ananiah itu. Kita ada pemimpin. Pemimpin duduk di atas. Dia nampak apa yang ada di sekeliling yang kita tak nampak. Jangan kita nak bawa agenda kita. Sebab Allah kata apa dia? Wa imma yanzaghannaka minasyaitan. Ingat. Apabila kamu diuji dengan hasutan-hasutan syaitan. Syaitan masuk melalui jalan mana? Jalan dengki. Pasal apa dapat ke dia? Patut kita lah yang pegang. Syaitan masuk daripada jalan marah. Inilah. Bagi muka sangat. Lalah kepala kita pijak. Marah tu. Akhirnya kita dah mula dah. Dulu baguslah persaudaraan.
Minta maaf tuan-tuan cakap ni. Dulu baguslah teriak keluar air mata. Lah ni tak ada dah. Tak ada dah. Allah. Kita pun sampai Agong cakap pun kita nak lawan juga. Minta maaf dalam internet. Agong kata stop politicking. Hak sana mesyuarat sana, hak sana buat perancangan, hak sana ya Allah. Rakyat ni. Allah kata wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghan fasta'iz billah. Minta lindung dengan Allah. Minta lindung dengan Allah. Jangan ada rasa hasad, jangan ada rasa marah, jangan ada rasa rakus, jangan ada rasa takabur. Aku abang long, aku senior hang baru je. Jangan nak telan aku. Tuan-tuan, ini semua kerja syaitan. Baik syaitan daripada bangsa jin maupun syaitan daripada bangsa manusia. Dia akan jentik sifat ananiah dalam diri kita. Takkan dia ni tak boleh angkat. Belum lagi sabit kes. Contoh, ni contoh. I duduk main gitu. Habis tuan-tuan. Ini nak bentang ni. Nak bentang apa ni? Belanjawan ni. Dia buat kerja lagu tu silap-silap, belanjawan tak lulus. Kacau tuan-tuan. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, sifat-sifat ini kita habiskan situ kan. Sifat-sifat ini dan yang seumpamanya tidak akan mungkin memancar dalam peribadi para petugas kecuali setelah melalui proses pembersihan yang panjang. Tuan-tuan, proses pembersihan yang panjang. Jemaah ni lama dah tuan-tuan. Sebab tu orang yang istiqamah sampai mati dengan jemaah. Bukan macam setengah orang. Sat jemaah ni, sat lompat sini, sat buka dengar cerita lah tuan-tuan. Ada seorang tu begitulah keadaannya. Kita pun pening nak ke mana dia ni melompat. Sebab apa? Sebab hati masih tak bersih tuan-tuan. Kita akan melihat bagaimana tempoh yang panjang, proses pembersihan yang panjang, pertarungan dan penderitaan yang perit. Ini adalah sebahagian daripada filter alami yang Allah buat untuk membersihkan di antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Yang ikhlas dengan munafik. Wallahu a'lam bissawab. Minta maaf terambil lebih sikit masa pada malam ni. Langgar SOP. Bahaya tuan-tuan, orang agama ni kan boleh langgar SOP. Orang suruh letak jawatan, suruh tarik tauliah terus. Tapi orang lain tak apa langgar SOP. Kita jumpa lagi yang baik pada Allah, yang lemah diri saya mohon ampun dan maaf kalau ada tersilap fakta atau sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan Allah membendung. Kita bimbang hari ni masih 4 angka tuan-tuan. Allah wabak kita ni tuan-tuan. Tapi orang masih tak mau balik pada Allah. Itulah sedih tuan-tuan. Tak mau balik pada Allah. Nak tunggu 5 angka ke, nak tunggu 6 angka pun tak tahulah tuan-tuan baru nak main masjid ni. Muka hak tu juga hak main masjid ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.